Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua anak murid Ustaz dan para penonton YouTube yang hadir pada kelas kali ini. InsyaAllah selamat datang kepada YouTube channel Firdaus Budak Sekolah. Ustaz dah tu Firdaus Budak Sekolah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kemasukan anda semua dalam channel YouTube ini dapat memperoleh manfaat, dapat sedikit sebanyak ilmu tentang pembelajaran agama, insya-Allah. Baik, khusus pembelajaran hari ini adalah untuk anak-anak ustaz yang mempelajari KSRE Jawi di bawah Jawatan Agama Islam Mudah Persekutuan. Kita akan mempelajari fiqh tahun 4 pada minggu ini. Buku teks fiqh macam biasa buku teks fiqh. Okey, baik. Sebelum kita membuka pembelajaran, kita buka surat 61 untuk syarat sah solat Jumaat seperti mana yang ada dalam carta di sebelah. Syarat solat Jumaat ada dua syarat, iaitu syarat wajib dan syarat sah. Video sebelum ni Ustaz ada terangkan syarat wajib solat Jumaat, dan hari ini Ustaz akan terangkan syarat sah solat Jumaat. Sebelum itu, hari itu tempoh hari Ustaz ajar syarat wajib ada 4 sahaja sehingga berangkal saja. So hari ini Ustaz nak masuk sedikit mengenai bermukim, sihat dan merdeka. Apa dia lagi 3 syarat wajib solat Jumaat. Baik, semua sudah bersedia dengan buku masing-masing. Yang tak ada buku tak apa, dengar penjelasan Ustaz dah boleh tengok carta di sebelah. Baik, syarat wajib yang seterusnya yang kita wajib pelajari, wajib kita tahu untuk kita menunaikan solat Jumaat adalah bermukim. Kita tengok muka surat 60, syarat wajib yang seterusnya. Apa maksud mukim? Mukim adalah suatu di mana suatu kedudukan, suatu situasi yang mana kita duduk dalam suatu tempat yang tetap. Contoh rumah kita lah, rumah kita, contoh Ustaz duduk di Shah Alam, ataupun kamu duduk di Ceras, ataupun kamu duduk di Lengkok Abdullah, Bangsa. So kamu dikira bermukim lah di kawasan itu. Bermukim. Dia tidak diwajibkan bagi mana-mana Muslim yang nak mengerjakan solat Jumaat, tetapi dia dalam situasi musafir, dia tidak diwajibkan. Tapi dia boleh tak dia nak solat? Boleh. Dia hanya tidak diwajibkan untuk solat Jumaat saja. Maknanya, adakah dia tidak diwajibkan solat terus? Tak. Dia wajib ganti dengan, bukan gantilah, dia kena solat zuhur seperti bahkan ada keringanan untuk musafir, dia boleh solat jamak, boleh solat qasar dan sebagainya. Tapi kalau dia masih nak mengerjakan solat Jumaat, walau dia musafir, tak ada masalah. Musafir ni apa? Hari itu kita dah belajar. Orang, mana-mana orang yang mengerjakan perjalanan. Musafir, dia membuat pekerjaan ataupun dia kendur kahwin, ziarah atuk nenek dan sebagainya dalam lingkungan 2 marhalah. 2 marhalah iaitu lebih kurang 90-80 km. So kalau musafir tidak diwajibkan solat Jumaat. Okay. Tapi kalau pergi kerja, Ustaz pergi Kuala Lumpur, Ustaz pergi Kelang, tidak sampai bawah daripada 2 marhalah, wajib untuk kita menunaikan solat Jumaat seperti biasa. Baik, seterusnya yang ke-6, sihat. Apa maksud sihat? Sihatlah tubuh badan kita. Sihat tubuh badan kita, kita boleh berjalan, berlari, boleh kerja seperti biasa, pergi sekolah macam biasa. So sihat ini huraiannya tidak wajib bagi orang sakit. Tak wajib bagi orang sakit ataupun yang berhalangan, yang ada halangan, dia tak boleh datang ke masjid seperti takut keselamatan diri semasa menuju ke, mungkin ada orang ancam dia, nak pukul dia, nak bunuh dia, darurat untuk diri dia. So dia tidak diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat. Ataupun hujan lebat, risau kalau dia sakit. Kalau sakit sikit-sikit tak apa, tak ada masalah, boleh pergi. Tapi kalau dia kena hujan lebat akan menyebabkan dia pingsan dan sebagainya, dia ada perasaan. So sebab setiap diri masing-masing dia tahu setiap keadaan diri dia. So kalau dia rasa dia tak boleh menyebabkan darurat kepada diri dia, maka tidak diwajibkan untuk dia menunaikan solat. Tetapi tidak boleh dibuat-buat. So nasihat Ustaz, jika kita ada apa-apa kemaslahatan solat Jumaat ini, kita rujuk pada pakar, iaitu alim ulama dan sebagainya, kita tanya. So kalau dapat ketetapan daripada ustaz, guru-guru, alim ulama, kalau kata memang penyakit awak ni memang awak tak boleh kena hujan,
awak tak boleh pergi jauh, awak kalau terik tak boleh keluar dan sebagainya, rujuk pada alim ulama, mufti, baru kita yakin. Bukan kita yang buat keputusan sendiri, itu kena ingat. Okey, baik. Yang terakhir, syarat wajib solat Jumaat adalah merdeka. Apa dia merdeka? Baru-baru ni kita sambut hari kemerdekaan kita yang ke 64 tahun. So, apa erti merdeka ni? Untuk syarat wajib, adakah merdeka tu yang Malaysia punya? Bukan. Merdeka ini adalah rakyat ataupun manusia yang bebas daripada tawanan ataupun uh, apa orang kata nak cakap hamba lah, hamba. Bukan hamba. Kalau hamba ni, saya rasa zaman sekarang dah tak ada lah hamba-hamba ni. Kalau hamba ni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Kenal tak Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah yang azan sedap pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Bilal ni adalah merupakan hamba. Dia adalah hamba pertama yang memeluk Islam pada zaman itu. So, hamba ni zaman dulu digunakan sehabis sepenuhnya lah kudrat dia untuk buat sekian-sekian. Tapi zaman sekarang tak ada lah, saya rasa. Hamba-hamba ni. So, merdeka ni dia bebas daripada ancaman, bukan ancaman, maafkan Ustaz, cengkaman tuan dia. So, dia dibenarkan lah untuk solat. So, kita ni adakah kita merdeka? Ya, kita merdeka daripada segi cengkaman tuan kita. Kita tak ada cengkaman tuan kita. Kita bebas daripada segala-galanya. Cuma kita sebagai anak, kalau kamu sebagai seorang anak, kamu nak pergi ke masjid dan sebagainya, kamu ada ibu bapa. Tapi bukan bermaksud kamu hamba. Kamu kena minta izin dengan ibu dan ayah untuk pergi menunaikan solat Jumaat. Baik. Habis syarat wajib. Kita pergi kepada tajuk utama kita, iaitu syarat sah solat Jumaat. Baik, apa dia syarat sah solat Jumaat? Yang pertama, syarat sah ini adalah kita perlu patuh supaya kita boleh menunaikan solat Jumaat dengan sah, dengan betul. Yang pertama syarat dia adalah berjemaah. Tidak sah solat seseorang kalau kita sembahyang secara sendiri. Sekarang musim COVID, musim pandemik, pemimpin, mufti, menteri, jabatan Perdana Menteri tersebut ataupun sultan, para sultan di setiap jabatan agama negeri masing-masing, dia letak limit ataupun tak boleh menunaikan solat Jumaat. Maka kita kat rumah, duduk rumah, tak boleh nak solat Jumaat. Kita bising, kita rasa terpenjara. Kita nak solat juga, solat Jumaat sebab ada keberkatan dan sebaliknya. Kita pun solat. Solat dengan siapa? Dekat rumah, seorang-seorang. Boleh? Tak boleh. Tak boleh solat secara sendiri. Mesti solat secara berjemaah. Baik, seterusnya jumlah jemaah tu pula. Adakah contoh, mesti jemaah ni nak panggil ayah lah, abang, cukuplah 3 orang kat rumah? Tak boleh juga. Sebab solat Jumaat sekurang-kurangnya mestilah 40 orang yang bermastautin. Mastautin ni apa pula? Tempat kita tinggal lah. Mastautin ni. Adakah sama dengan bermukim? Lebih kurang. Lebih kurang. Nanti bermukim, mastautin tu huraian ada panjang sikit dalam hukum fiqh. Tetapi sebagai pemahaman awak untuk peperiksaan ni ataupun untuk pembelajaran peringkat awal ni, tak ada masalah. Samalah mustautin dengan mukim ni, maknanya kita duduk di tempat yang sama. Maknanya bukan musafir, bukan orang datang rombongan pergi Langkawi 40 orang, dia turun daripada bas kan boleh 40 orang kan, dia buat jemaah dia, tak boleh. Dia mesti di satu-satu tempat itu, masjid atau surau yang dibenarkan untuk solat Jumaat, mestilah 40 orang di situ yang boleh mengerjakan solat Jumaat. Contohnya, Ustaz bagi situasi Kampung Periuk. Saya tak tahulah Kampung Periuk ni kat mana kan. Kampung Periuk tu ada ramai penduduk dia, ada beratus-ratus lah. Tapi yang datang solat Jumaat, kita mesti dirikan jemaah kita sekurang-kurangnya 40 orang. Kalau tak cukup 40 orang, kita kena cari masjid lain yang berhampiran cukup untuk 40. Kalau kurang daripada 40 nak kerjakan solat Jumaat juga, macam Ustaz cakap tadi, rujuk kepada mufti atau agamawan supaya kita dapat hukum hakam yang lebih jelas dan tepat mengenai solat kita adakah sah atau tidak. Okay, tapi untuk awak sebagai anak-anak yang menuntut ilmu tahun 4, 10 tahun,
yang baru belajar fardu ain, kita ambil sebagai basic point kita lah untuk pembelajaran. Okey, yang ketiga, syarat sah yang ketiga, solat Jumaat didirikan dalam waktu zuhur, hari Jumaat. Hari Jumaat waktu zuhur saja boleh solat Jumaat ni. Jangan pandai-pandai buat hari Khamis. Jangan pandai-pandai nak solat Jumaat hari Isnin, hari Ahad, tak boleh. Ataupun hari Jumaat tak sempat nak buat waktu zuhur tu, kita tidur. Kita buat hari asar. Ajak kawan kita yang tertidur sama-sama dengan kita tadi, kita buat pada waktu asar. Tak boleh. Jangan pandai-pandai buat. Mestilah dilakukan pada waktu zuhur sahaja pada hari Jumaat. Itu syarat sah dia. Yang terakhir, yang ketiga, yang keempat adalah solat Jumaat ini tidak dilakukan secara dua kali. Tidak melakukan dua solat Jumaat dalam satu tempat. Contoh, Ustaz namakan masjid tu Masjid Al-Hidayah. Sebenarnya nama Ustaz lah. Nama sekolah Ustaz SRA Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah ni pada waktu zuhur dia dah buat dah. Pukul 1 sampai pukul 2, satu Jumaat. Sekarang kan SOP sikit kan. Lepas tu pandai-pandai pula, dah habis grup yang pertama, masuk pula grup kedua buat yang kedua. Itu pun tidak boleh dilakukan. Sebab apa? Ada huraian dia. Ada penghujahan dia yang lebih panjang daripada insya-Allah. Cukup kita tahu pasal tu, tak perlu kita panjang lebar lagi. InsyaAllah nanti kita akan dapat ilmu tu sedikit demi sedikit. Untuk pembelajaran basic asas ni, cukup setakat ini saja. Okay? Baik, Alhamdulillah. So, saya rasa secara ringkas, Ustaz cerita mengenai syarat wajib solat Jumaat dan juga syarat sah solat Jumaat. InsyaAllah pada kelas yang akan datang, kita akan sambung lagi tajuk subtopik yang seterusnya, iaitu lafaz niat. Macam mana kita nak mengerjakan solat Jumaat, mesti ada niat dia yang tertentu, yang khusus untuk kita menunaikan dia. Baik, adakah anak-anak semua ataupun para penonton yang hadir pada kelas ini cukup syarat-syarat kesemua ni? Syarat wajib cukup, syarat sah cukup. Kalau cukup, bermaksud anda sudah diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat. Tapi jika tidak cukup, jika ada lompong-lompong yang kita tak boleh nak solat, sebab contoh, saya bukan bermukim, saya musafir. Contoh, saya sekarang ni, Ustaz pergi ke Sabah. Saya bukan bermukim, tak sempat travel kan, perjalanan jauh-jauh, highway dan sebagainya. So, adalah keringanan yang Allah berikan kepada musafir ataupun tidak sihat. Jangan paksa diri untuk pergi ke masjid menunaikan solat Jumaat jika boleh memudaratkan diri kita. Cukup kita cukup kita solat zuhur seperti biasa, 4 rakaat. Tak boleh solat zuhur 2 rakaat, tak boleh lah. Mentang-mentang solat Jumaat orang buat kat masjid 2 rakaat, kita pun ikut 2 rakaat solat zuhur, tak boleh. Solat zuhur seperti biasa 4. Baik, kalau cukup semua syarat wajib atas kita untuk mengerjakan solat Jumaat. Bergantung juga kepada arahan pemimpin lah sama sekarang ni, bila ada pandemik dan sebagainya, untuk menjaga kesihatan, keselamatan diri dan orang lain, maka kita diwajibkan untuk mengikut arahan pemerintah, insya-Allah. Baik, cukup setakat ini saja video Ustaz. InsyaAllah pada kelas yang akan datang, kita akan terangkan lagi pelbagai lagi topik, insyaAllah. Sebelum kita akhiri kita punya video, jangan lupa subscribe video Ustaz ni, channel Ustaz. Boleh like dan komen untuk penambahbaikan pada masa akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe.